Siap. Satu cukup dah. Boleh. Air, Allah boleh. Akbar, boleh. Tidak standby lagi. Allah Akbar. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul aliyyil azim. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah serta adik-adik yang Allah SWT muliakan sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadap Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Nikmat umur, nikmat kelapangan masa, nikmat kesihatan, nikmat kita surut daripada banjir berlaku ni, kan? Dan hujan masih lagi terus turun, kan? Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT atas apa jua yang Allah kurniakan kepada kita, kan? Itu nikmat Allah yang tak terhingga, banyak sangat, kan? Adapun dalam masa minggu ni Allah uji kita dalam beberapa hari dengan musibah, kan? Apabila kita mendengar sesuatu musibah, ikut panduan daripada Al-Quran, apa dia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita mendengar sesuatu musibah itu, terus saja kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang pertama, yang mula-mula perlu dibuat ataupun dilakukan oleh seorang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, kan? Jadi bukan sekadar Melaka diuji, banyak negeri diuji, kan? Jadi malam ni pengusi minta saya, kan, supaya malam ni kita kuliah tentang musibah di sebalik musibah, hikmah di sebalik musibah. Tapi saya cakap dengan pengusi, hati saya tak kuat nak bercakap tentang musibah, kan? Tetapi pasca musibah tu insya-Allah. Pasca musibah tu insya-Allah. Jadi pada malam ini buka muka surat yang ke-85. Hadis tuan-tuan tu saya langkau sikit, kan? Tapi kita baca hadis juga malam ni, kan? Muka surat 85 dekat buku tuan-tuan tu, hadis yang ke-41. Bersempena dengan pasca musibah ini, inilah yang saya rasa semua orang boleh buat. Kan semua orang boleh buat. Dan saya menggalakkan diri saya, keluarga saya, kan, tuan-tuan, puan-puan, semua yang menonton, yang mendengar, yang mengikuti kuliah ini, kan, supaya dengan mendengar hadis ini kita berlumba-lumba, kan, berlumba-lumba untuk ke depan dalam menjadi frontliner menghadapi pasca musibah ini, kan? Hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbahu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Itu yang kedua. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat. Wa rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Yang kelima. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ke-6.
wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aynah. Yang ke-7. Apa maksud hadis ini? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nabi memberi pesanan kepada kita yang kita boleh pegang pesanan Nabi ni. 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan. Nabi sebut 7. Siapa dia? Yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Yaumul mahsyar. Pada mana ketika yaumul mahsyar tak ada yang mampu memberi golongan. Tak ada yang mampu memberi naungan, tak ada yang mampu memberi memberi perlindungan, melainkan naungan daripada Allah, yang mana Allah kata Allah nak bagi pada 7 golongan. Yang pertama siapa dia? Al-imamul adil. Imam yang adil. Bukan imam yang memimpin solat. Kan? Al-imam di sini maksudnya pemerintah yang adil. Kan? Dan yang kedua, imam yang adil dulu, kan? Imam yang adil dalam masa yang singkat ni kan. Nak cakap banyak ni. Tapi masa singkat. Imam yang adil ni bagaimana? Al-adil ini apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu maksud takrifan adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tak buat sesuatu, maka nama lawan bagi adil jadi zalim. Kan? Jadi pada para pemerintah, ambillah pengajaran, ambillah satu iktibar, berlaku adillah pada semua makhluk. Amanah yang diberikan akan dipertanggungjawab. Pemimpin, sama ada pemimpin dalam peringkat masyarakat setempat, pemimpin di peringkat qaryah, pemimpin di peringkat dun, pemimpin di peringkat parlimen, hatta pemimpin di peringkat jabatan-jabatan dan di seluruh negara, kan? Maka perlulah bersikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tak adil, maka lawan bagi adil zalim. Pemimpinlah orang yang paling mudah untuk mendapat naungan ketika mana tiada naungan melainkan naungan daripada Allah. Allah janji, kan? Maka berlaku adillah ketika mana kamu memimpin. Dan yang kedua, Allah sebut dalam hadis ini, kan? Yang kedua siapa dia? Kan? Nabi bersabda, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Tuhannya dengan penuh rasa kehambaan. Maknanya anak-anak yang di depan ustaz ni, kan? Yang mana membesar, kan? Dalam diri mereka ni diberikan dengan ilmu dan juga rasa kehambaan. Mereka ni iaitu suka kepada perkara-perkara yang baik, tak suka dalam berbuat maksiat. Jangan ingat muda boleh perah motor tu merempit sepanjang Tesco sampai ke stadium Hang Jebat. Tak, belum tentu muda itu matinya umur 60. Boleh jadi dalam kata berbuat maksiat. Kenapa dinamakan merempit tu maksiat? Sebab apa? Dia memperjudikan nyawanya untuk perkara yang sia-sia. Apatah lagi dalam waktu dia merempit tu, dia pula waktu merempit tu boleh pula ada pertaruhan hadiah-hadiah, yang mana mempertaruhkan nyawa pada benda yang tak sesuai. Kan? Lebih baiklah pemuda-pemuda yang mana sekarang ni mereka tanpa disuruh terus sahaja capai kunci motor, gerak terus ke tempat-tempat yang mana dilanda bencana. Mereka sanggup berbasah, mereka sanggup tidak tidur, kurang tidur, mereka sanggup mengeluarkan duit yang hanya berapa dalam poket mereka, semata-mata kerana untuk membantu sesama manusia. Itu lebih baik bagi pemuda. Dan yang ketiga, lelaki yang hatinya terikat kepada masjid. Waktu bencana juga kan, kita tengok Masya Allah dihujani pada semua laman-laman
sosial media ni kan, kita tengok orang semua berkumpul-kumpul di masjid. Orang up pula status. Waktu wabak Covid jauh-jauh lagi kan. Waktu kena bencana macam ni boleh pula semua berkumpul-kumpul. Masih berkumpul tapi dengan mengamalkan penjarakan kan. Bukan maknanya masjid bila dibuka seluas-luasnya. Sepatutnya itulah fungsi masjid kan. Masjid bukan tujuan hanya untuk beribadah kan. Itulah fungsi sepatutnya yang sebagus, yang sebaiknya menjadi tauladan yang kita perlu contoh. Yang pengusi kalau berlaku bencana kat payung rumput ni, biarlah ar-raudah terkedepan. Kan? Biar surah ar-raudah terkedepan. Tak payah orang suruh lagi, kita dah gerak kan. Kalau berlaku bencana dalam kawasan kita. Hatta kalau bukan kawasan kita pun, berlaku bencana dekat Cheng, kan? Karya sebelah. Atau berlaku bencana di Rumbia, biarlah kita ke depan. Dalam memberi perlindungan, tak ada tempat berlindung. Tak apa, bolehlah berlindung dekat surau ar-raudah yang cantik ni kan. Banyak lagi, tak cukup kat luar, kat dalam boleh kan. Kalau ni bagi mereka yang mendapatkan perlindungan pula, kenalah menjaga adab-adab ketika berada di dalam masjid ataupun rumah ibadah kan. Sebaik-baiknya berpakaian yang tidak menjolok mata, menutup aurat dengan sempurna. Tapi jangan pula kan dalam keadaan masing-masing tengah dilanda musibah, mana nak cari tudung, time tu pula pengurusi masjid kata masuk masjid boleh, cari pakai tudung pun boleh masuk. Kan, kalau ada kain yang boleh menutup, kerudung yang boleh menutup kan, menutup kepala tu sudah memadai. Tapi bagi orang Islam, bagi orang Muslim, pakailah dengan pakaian yang sempurna kan. Yang keempat, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, iaitu mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerananya. Allahu Akbar. Saya kan, ni bila dengar kan, Allahu Akbar. Itulah waktu muda ni kan. Sama juga tuan-tuan haji semua, saya tahu kan, waktu kita jiwa muda dulu kan. Macam dah tua sangat kan. Allahu Akbar. Tapi dah terasa kat tua ni kan. Waktu kita jiwa muda, belia dulu, tak payah suruh kan. Kita telefon kawan-kawan kita, dengar je macam ni, kita gerak. Kita terus bergerak kan. Naik motor ramai-ramai, pergi gerak, bantu sana, bantu sini. Saya masih terharu pada kawan-kawan saya yang masih Allah berikan nikmat kepada mereka, nikmat bujang. Allahu Akbar. Pada usia yang sama saya, mereka belum lagi mendirikan rumah tangga. Jadi nikmat juga, nikmat bujang tu kan. Sebab apa? Mereka tak payah fikir panjang lah. Terus gerak kan. Ambil water jet, terus bawa sampai ke Shah Alam, sampai ke Hulu Langat. Kawan-kawan saya berada di Shah Alam, berada di Hulu Langat kan. Tolong bantu, tolong membersihkan kan. Ada sahabat-sahabat yang pergi sampai ke Belimbing Dalam, ada yang pergi sampai ke Lubuk Cina kan, membantu di sana. Bagus semua tu kan. Inilah orang-orang yang mana Allah sebut kan, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Ada tak orang yang menyuruh mereka pergi? Tak ada. Tapi sebab kerana kasih kan, kasihkan saudaranya, demi menjaga maruah saudaranya, demi menjaga nyawa saudaranya, tanpa disuruh kan, mereka terus bergerak kan. Mereka bergerak. Inilah mereka bertemu kerana Allah. Selesai kerja mereka, berpisah juga kerana Allah. Ada tak orang yang pergi NGO yang pergi membantu mangsa-mangsa banjir, mintakan sesuatu sebagai balasan? Tak ada. Habis kerja semua pakat-pakat balik ke tempat masing-masing kan. Apa yang selalu didoa, ya Allah, nak makcik doakan kau semoga Allah mudahkan urusan kau kan, Allah kayakan kau lagi ni. Itu semua doa-doa orang yang dibantu kan. Kita ni pun bak kata pengusi nak timbak surau ni, waktu nak membersihkan surau ni dulu untuk solat pun terasa patah-patah pinggang. Ini kan membersihkan rumah selepas banjir. Kalau tengok selut kan, lumpurnya kan, memang memerlukan bantuan orang ramai kan. Itulah mereka yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah tanpa disuruh. Tak ada. Inilah dalam hati orang mukmin. Dan alhamdulillah kan, kita dapat tengok, kita dapat lihat betapa iman dalam jiwa masyarakat Malaysia ni masih tebal kan. Alhamdulillah, terutamanya orang muda, semua bangsa kan, semua bangsa, tidak mengira agama, semuanya
Semuanya bergegas-gegas memberikan bantuan, kan? Dan yang kelima, lelaki yang dipujuk oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia, yakni lelaki itu mengatakan, aku takutkan Allah, inni akhafullah. Maknanya lelaki yang diajak oleh seorang wanita untuk berdua-duaan untuk melakukan zina, tapi dia membalasnya dengan mengatakan inni akhafullah, aku lebih takutkan Allah. Maka golongan ini, lelaki ini juga, kan, mendapat naungan daripada Allah, yang mana hari tiada naungan padanya. Dan yang keenam, golongan yang keenam, lelaki yang bersedekah. Ini kena ambil perhatian, kan? Lelaki yang bersedekah dalam keadaan dia menyembunyikannya, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberi oleh tangan kanannya. Inilah pasca banjir yang saya rasa, saya, anak-anak muda depan saya, adik-adik yang dekat belakang sana pun ada tabung, kan? Keluarkan sebahagian daripada wang kita, kemampuan kita, harta di dunia kita, berikan, salurkan kepada saudara-saudara kita yang sedang memerlukan. Jangan dipikir nak bagi berapa, bagi je, jangan fikir, bagi. Terus sahaja. Sebaik-baiknya balik ni terus buat, kan? Kalau waktu ni lepas main syak kan online, terus je salurkan. Itu lebih baik. Saya mengajak semua, kan, supaya kita tak ada kekuatan, kita tak mampu sampai ke lokasi, tapi ramai yang dah ada di lokasi. Mereka yang ada di lokasi, sama ada mangsa mahupun sukarelawan, mahupun anggota-anggota jabatan-jabatan yang terlibat, semuanya memerlukan dana. Semua memerlukan makan, semua memerlukan pakaian, semua memerlukan peralatan. Betul tak? Apa sahaja yang boleh kita sumbangkan, mudah-mudahan sumbangan ini yang kita bagi tanpa kita berkira-kira, ia menjadi satu ganjaran yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita ni, kan? Niat kita ni Allah dah terima dah. Pasang niat sekarang ni, semua berniat nak bagi. Balik ni memang niat nak bagi. Biar berniat sekarang. Mana tahu kita keluar-keluar daripada surau atau lepas isyak tiba-tiba kita tumbang. Bila dah dengar hadis ni, kita betul-betul niat kita nak bagi. Kita sama-sama menyumbang supaya meringankan beban bagi mereka yang memerlukan. Kita tak tahu masa kita bila, kan? Kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita, kan? Lelaki yang bersedekah dalam keadaan dia menyembunyikannya, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberi oleh tangan kanannya. Dah bagi, diam-diam, tak payah cakap dah. Hari tu aku dah bagi dah yang untuk ni, takkan kena bagi lagi. Diam je, tak payah sebut. Terus je, cari je apa-apa akaun, berlambak dalam social media, kan? Status dalam WhatsApp kawan-kawan kita up, yang mana semua dah sampai dekat Shah Alam, yang sampai dekat Betong, yang dah sampai dekat Kuantan ke, kan? Semuanya dah berikan. Terus sahaja gunakan peluang ini. Inilah bekalan kita, tuan-tuan. Inilah bekalan kita. Anak-anak yang muda-muda, jangan ingat duit yang sedikit. Apa ada? RM10. Bagi RM10. Kerana mati itu tak mengira muda atau tua. Kita ni banyak buat maksiat pada Allah, kan? Apa lagi kita nak, kan? Rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit, pemberian yang sedikit ini dilipat gandakan oleh Allah, dan kita tergolong daripada golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, lelaki yang berzikir mengingati Allah dalam keadaan bersunyian, lalu mengalir air matanya. Maknanya dalam keadaan malam, waktu malam, kan? Bagi mereka yang Allah uji, kan? Yang sedang dilanda ujian ini, ujian banjir yang besar ni, kan? Apa yang boleh, kan, ingin saya kuatkan, ingin saya sampaikan, kan? Sentiasalah bermuhasabah. Ingat Allah, jangan putus asa. Rahmat Allah itu lebih luas daripada apa yang Allah uji. Ujian yang Allah beri itu atas kemampuan kita. Atas kemampuan kita. Makna Allah tahu kita mampu, lalu Allah uji. Menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah lagi luas.
Di sebalik ujian itu pasti akan datang satu hikmah yang lebih besar. Kan? Lalu gunakanlah malam-malam kita berjaga, berkumpul dekat kawasan masjid tu kan, berkumpul dekat kawasan pusat pemindahan sementara PPS tu kan. Gunakanlah malam-malam itu untuk bertahajud kepada Allah, berdoa kepada Allah, panjatkan. Kerana orang yang dalam dizalimi ini, orang yang dalam ditimpa ujian ini, musibah ini, berdoa, banyakkan berdoa. Allah nak dengar hamba-hambanya berdoa, itu je. Berdoa dengan kuasa doa, kan? Berdoalah, mohon pada Allah, mohon agar kita dipermudahkan urusan, kan? Agar Allah bantu kita selepas ini dalam pasca musibah ini, Allah bantu kita. Bagaimana kita nak membina sebalik kehidupan kita. Kehilangan itu sudah pasti, kan? Kehilangan harta benda, kehilangan mungkin harta-harta kita, tanaman kita ke, kan? Rumah kita, mungkin ada yang terus hilang rumah, tinggal tangga je. Ada yang hilang rumah, tapak rumah je tinggal, semua habis, kan? Itu tanda, kan, ujian daripada Allah itu supaya nak tengok sejauh mana keimanan hamba-hambanya, kan? Bagi orang yang diuji itu hendaklah mereka bersabar, hendaklah mereka sentiasa dalam keadaan bermuhasabah, sabar dan redha atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi saya nak bacakan hadis kelebihan-kelebihan dalam kita memberikan sedekah, kan? Dalam kita membantu mangsa-mangsa banjir, kan? Di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan bersedekah ini, kan? An Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara-perkara ma'ruf, setiap apa yang belia-belia buat di luar sana, setiap NGO yang berbuat kebaikan di luar sana dalam membantu mangsa-mangsa, kan? Setiap kebaikan yang dibuat itu dikira sebagai sedekah. Dikira sebagai sedekah. Dan pahalanya akan berterusan. Kan? Apa jua kebaikan, membantu orang, kan? Buatlah perkara-perkara yang baik dalam pasca banjir ni, kan? Menenangkan orang, tak boleh bantu, tenangkan. Mungkin ada ahli keluarga kita, saudara mara kita yang terlibat dalam banjir yang berlaku, maka kita telefon, tenangkan dia, kan? Kita cuba, kan, bantu dia dari sudut moral, kan? Kita bantu dia supaya motivasikan dia, supaya dia sentiasa, kan, bersabar, menerima dengan redha. Jadi itu semua dikira sebagai sedekah. Dan seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ya'dilu baina naini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-thayyibatu sadaqatun wa kullu khutwatin yakhtuha ila as-salati sadaqatun wa yumitul aza 'anit tariqi sadaqatun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hujung daripada anak jari manusia itu atasnya sedekah pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Tiap-tiap hujung daripada anak jari manusia itu atasnya sedekah pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari. Melakukan keadilan di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Maknanya meleraikan. Dengan jari-jari kita boleh membuat pahala sedekah pada setiap hari, kan?
Dengan kita meleraikan dua orang yang bertelagah, dua orang yang bergaduh, dikira sebagai sedekah. Dan menolong lelaki naik atas binatangnya, lalu dibawanya atasnya, atau mengangkat ke atasnya barangnya adalah sedekah. Juga membantu lelaki yang naik ke atas tunggangannya, kan? Bantu orang dalam naik tunggangan, bantu orang turun daripada bumbung rumah, masuk ke dalam perahu, kan? Masuk ke dalam bot-bot yang disediakan, selamatkan mereka ke tempat penempatan banjir. Apakah itu bukan dikira sebagai sedekah? Itu adalah sedekah. Itu kebajikan yang kita buat. Beruntunglah bagi mereka yang diberikan kekuatan fizikal, yang diberikan kelapangan masa, yang diberikan tenaga mereka yang ada, kan? Bersegera membantu mereka yang susah, kan? Dan perkataan yang baik pun adalah sedekah, kan? Saudara mara kita, jiran-jiran kita ke, mungkin dulu jiran kita, kan, kerabat kita, rakan-rakan kita yang kita kenal, mungkin dalam musibah banjir ni mereka adalah mangsanya, maka kita telefon dia, kan, kita message pun paling tidak ke, kan, WhatsApp ke dia, kan, kita minta dia bersabar, bagi perkataan-perkataan yang baik, biar pendek tetapi menenangkan. Jangan beri perkataan-perkataan yang menghancurkan hati orang yang sedang dilanda musibah. Sifat orang mukmin ini dia mestilah mendamaikan, kan? Sifat orang mukmin ini dia mesti mendamaikan. Jangan lagi dicurah api. Jangan di point finger. Point finger ni senang, kan? Point finger, main je mouse dekat apa? Main mouse dekat apa? Dekat laptop tu ke, dekat komputer tu, point kan aja. Memang senang, klik mudah, klik tunjuk. Ini salah, engkau salah, ini salah, yang itu salah pihak, ni salah, tu salah. Masalah selesai tak? Tak selesai. Lebih menaikkan api-api kemarahan. Akhirnya melambatkan perencanaan untuk menyelamat, memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Buat apa point finger? Buang jauh-jauh point finger tu, kan? Lebih baiklah kita berhimpun, cuba cari satu penyelesaian, kan? Cari jalan yang terbaik bersama-sama. Pemimpin, rakyat, kan? Ketua-ketua jabatan semua, kita bersatu hati semua mencari penyelesaian supaya mangsa ini dapat dibantu dengan segera. Orang yang ditimpa musibah dapat ditenangkan hati mereka. Kerana apa? Kita dalam hidup kita pasti akan ada musibah yang melanda diri kita, kan? Kerana apa? Allah nak uji keimanan kita, kan? Adakah kita bersabar ketika mana kita diuji, kan? Adakah kita masih lagi redha, kan, atas ujian yang berlaku, kan? Hidup mesti diteruskan, kan? Hidup mesti diteruskan. Binalah kehidupan semula dengan harta yang lebih berkat, kan? Rezeki yang halal. Janganlah mencuri. Aduh, Allahu akbar. Ni kes mencuri satu hal lagi, kan? Dalam berlaku pandemik, kan? Alhamdulillah besarnya jiwa. Saya tak nak sebut insan tu lah, tuan-tuan tahu, kan? Besarnya jiwa pemilik pasaraya tu, kan? Allah, mudah-mudahan Allah beri lagi rezekinya, murahkan lagi rezekinya, kan? Tapi di sebalik itu ada pula yang ambil kesempatan. Ada video yang saya baru terima petang tadi pula, kan? Nampak, kan? Allah Akbar. Ambil barang makanan tu tak apa lagi, kan? Kan sebenarnya ialah janganlah kita dalam kita keadaan macam tu, kan? Kita tunggu bantuan apa semua, kan? Nasib baik dapat seorang pemilik yang berjiwa besar, diredakan, dihalalkan semua ni, kan? Walau macam mana pun pecahkan itu tetap dikira sebagai kita hak orang kita ambil, kan? Kita belum dapat keizinan, kita dah ambil hak orang, kan? Tapi alhamdulillah, kan, individu tersebut adalah seorang yang berjiwa besar. Mudah-mudahan murah rezeki beliau, kan? Mudah-mudahan kita ada ramai lagi entrepreneur, usahawan yang berjiwa besar. Baik muslim, baik non-muslim, ramai yang membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bantu mereka semua dalam bisnes mereka, kan? Jadi ada pula yang ambil apa? Oven. Waktu banjir, kenapa oven, kan? Allah, itu video yang saya dapat dah, kan? Betul juga, kan? Oven nak buat apa oven?
Elektrik pun tak ada nak cucuk tang mana apa tu. Itulah, janganlah mencuri, jangan ambil hak orang, jangan ambil hak orang kan. Janganlah ambil hak orang. Bantu dengan perkataan yang baik kan. Dan tiap-tiap langkah yang ia melangkah kepada sembahyang adalah sedekah. Dan menghilangkan bahaya daripada jalan raya juga adalah sedekah. Bantu pengaliran sungai, pengaliran longkang dengan mengalihkan benda yang menghalang sungai longkang juga dikira sebagai sedekah. Masuk tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah kan, mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang disampaikan kan, mudah-mudahan kita semua ada azam dalam diri kita kan. Gunakan kehidupan kita ini yang mana Allah masih bagi kita nikmat. Kita masih lagi boleh menghirup udara yang segar, boleh duduk dalam bangunan yang elok ni, pakai pakaian yang tak basah ni kan. Rumah kita pun selamat daripada banjir ni, alhamdulillah. Marilah kita gunakan sedikit sebahagian daripada harta yang kita ada. Mudah-mudahan dia menjadi bekalan, menjadi amalan yang memberatkan timbangan kita di hadapan Allah kelak kan. Mudah-mudahan kan kita infak, sama-sama kita menginfakkan. Apa yang kita boleh bantu, kita cuba bantu kepada mereka yang sedang memerlukan, bukan orang lain, saudara-saudara kita kan. Duduk satu rumpun, duduk dalam satu negara kan. Mungkin orang yang kita kenali. Jadi kita cuba bantu atas keupayaan kita. Mudah-mudahan kan, dengan hadis-hadis yang kita dengar tadi menguatkan lagi azam kita, nawaitu kita untuk membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah atau yang kurang itu adalah kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri.